Maka Nabi Isa ibni Maryam menjadi presiden dunia. Eropah, Cina, Amerika, Israel, apa semua tak ada belakang. Yang hanya satu saja presiden, yaitu Nabi Isa ibni Maryam. Itulah presiden. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini. Dan Allah telah mengembalikan ruh kita pada hari ini. Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-maut taubah wa hamil al-Qur'an wa inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juzuk Quran. Ketika kami mati kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya pada malam ini. Allah masih lagi panjangkan umur dan kita termasuk daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masih mengurniakan lagi kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan pelbagai nikmat yang kita tahu ataupun kita tak tahu. Jadi, macam mana kita nak menunjukkan rasa syukur kita dengan kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa dia sungguh, sama ada dia cari ilmu, dia pergi masjid, ataupun dia cari ilmu dengan cara dia mengaji pondok, ataupun mengaji sekolah, universiti, ataupun secara online, ataupun dengan pelbagai cara, maka ketahuilah bahawasanya Allah telah memudahkan jalan kita ke syurga Allah. Dan tuan-tuan, puan-puan, ibu, ayah yang saya kasihi, abang kakak semua, inilah di antara perangai ataupun sifat-sifat ahli syurga, iaitu dia duduk di dalam majlis ilmu. Jadi kita kena rasa syukur kerana Allah pilih kita pada malam ini. Alhamdulillah. Pertamanya terima kasih kepada pengurusi masjid, Tuan Imam,
Ezeki masjid. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi. Mari kita sama-sama berdoa supaya kita termasuk daripada 49 bilion umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat masuk syurga Firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita nak mula ni, masjid ni namanya Masjid Kamil Hasan, betul? Masjid Kamil Hasan. Ni masjid mungkin pendek kah? Masjid mungkin pendek. Sampai 3 pendek. Beza dengan masjid mungkin pendek. Jadi pertama kali saya mari sini, tetapi jadi makmum ataupun mari semaya ni tak lebih daripada 10 kali lah. Mari sini. Tunggu jalan tepi jalan. Saya mari daripada Pulau Melaka, Pulau Melaka. Jadi malam ini kita tak mari dalam keadaan mari saja. Kita nak tambah ilmu, kita nak sampaikan ilmu, nak masukkan dalam iman kita, dalam hati kita ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kurniakan cahaya kepada kita. Maka pada malam ini insya-Allah saya akan bawa satu tajuk, iaitu fitnah akhir zaman dan kebangkitan Islam. Maka hari ni orang nak tanya kita ni duduk di fasa mana? Duduk di fasa mana dah kita ni? Maka ketahuilah kita beza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Kita beza dengan Nabi Ibrahim alaihissalam lebih kurang 5000 tahun yang lalu. Kita beza dengan Nabi Adam alaihissalam tak lebih daripada 50,000 tahun yang lalu. Tetapi adakah sebelumnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan, ada lagi ke makhluk-makhluk lain yang diciptakan? Ada lagi ke? Ada. Kita adalah makhluk yang terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi ni besar, bumi ni planet supaya bumi ni dia ada lagi, dan bumi ni hanya sebesar pasir yang mana berada di lautan. Dan planet kita, planet bumi ni penuh, banyak sangat-sangat. Tak terkira. Ini bukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu sains. Maka bumi kita ni kecil. Ada lagi yang lebih besar? Ada. Matahari, tak risau lah. Planet-planet lain lebih besar daripada planet kita, planet bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setelah diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dia ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam duduk dalam syurga. Kemudian dia datang ke bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari bumi. Setelah dia duduk di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, maka lahirlah bertebaran Nabi, iaitu keturunan-keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ketika mana Nabi Adam ni, dia ditunjukkan semua keturunan dia. Maka dia tengok satu orang, satu keturunan dia ni cahayanya lebih. Maka ditanyalah oleh Nabi Adam, oleh Allah, ya Allah, siapa dia ni? Lebih ni. Cahaya ni kuat kita semua ni. Itulah cucu dan keturunanmu, iaitu Nabi Daud alaihissalam. Kemudian dia tengok Nabi Daud, umur dia atas cahaya tadi
Ada umur Nabi Daud alaihissalam. Umurnya 60 tahun. Allah 60 tahun je. Sikitnya umur Nabi Daud ni. Sedangkan dia soleh. Ginilah ya Allah. Ambil umur aku. Umur aku 1000 tahun ni. Mau ambil 60 tahun. Wika Nabi Daud alaihissalam. Maka jadilah umur Nabi Daud alaihissalam. Yang asalnya 60 tahun. Jadi 100 tahun. Dan umur Nabi Adam alaihissalam, umur dia daripada 1000 tahun tolak 40 tahun. Jadilah dia 960 tahun. Ketika mana Israel, Malakul Maut mari nak cabut nyawa. Ketika Nabi Adam berumur 960 tahun ni, dia mari. Berapa nak cabut nyawa ni? Siapa masa dah? Apa masa kan? Tidak, umur aku tu habis 1000 tahun. Mu lupa dah ni. Membui dah cucu keturunan mu 40 tahun kan? Ke Nabi Daud alaihissalam. Maka ketahuilah hari ni, sebab itulah kita, di antara simboliknya, kita ni keturunan ataupun manusia yang mana kita ni pelupa. Tak ingat. Maka hari ini kita kena tahu bermulanya fatrah, tanda-tanda kecil akhir zaman. Anak kecil akhir zaman ni ke apa? Yang pertamanya di antaranya diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi Muhammad hari ini dia diutuskan ataupun sudah wafat? Wafat dah dia. Nabi Muhammad tak ada dah. Wafat dah dia. Maka kita sudah melalui fatrah akhir zaman. Apabila kita berada di fatrah akhir zaman, kita kena tahu gapo fatrah akhir zaman? Keseluruhannya tanda-tanda kecil hanya tinggal beberapa sahaja. Di antaranya tanda-tanda kecil yang ditunggu-tunggukan. Ataupun yang kita kena tahu tanda-tanda kecilnya apa nama? Apabila sungai, yang mana sungai ini direct daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4 sungai yang mana dia ni direct daripada syurga. Dan di antara 4 ini yang masyhur, satunya adalah sungai Nil, direct daripada syurga. Dia turun daripada pohon tu, turun dalam syurga tuan-tuan, ibu ayah semua. Dalam syurga yang ada pokok. Yang mana pokok ni, besar dia ni, dia ada sungai mengalir daripada pokok. Dan batang pokok ni pula diperbuat daripada emas. Ke mana syurga ni? Allahu Akbar. Ada satu pokok dalam syurga diberi nama pokok Tuba. Pokok Tuba ni besar dia, rendah dia ni. Kalau orang duduk main bawah, kalau orang main pokok jawi, besar kita tengok ni, besar gini. Maka kita boleh duduk bawah teduhan dia. Tapi pokok dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, jarak kita boleh duduk bawah rendah ni, jarak dia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, umur kita, adakah umur sini? Umur paling senior berapa umur sini? Siapa dia paling senior? Tak payah mana? Ahli Jumaat paling senior? Tak payah. Dia paling senior sekali. 80? Tak payah. Kita. 70. 80 lah kan? Setakat saya pergi ni, 83, 85. Saya raung masjid.
Tak payah ni hidup sama sapal 70 lebih, 80. Tapi orang ni, kalau dia duduk di bawah pokok tuba, perjalanan dia ni, dia naik kereta kau, dia naik motor kau, jarak dia sehingga 100 tahun. Allahu Akbar. Besarnya pokok ni. Apa boleh bayar? Pokok mana yang besar sekali atas muka bumi? Tak ada. Bukit Uhud di Mekah, jarak dia 7 kilo je. Jarak dia. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni ku kekek ital lega. Siapa satu hari dia ukah pokok. Dia ukah pokok tamak. Maka selok kain dia, jubah dia ni selok. Sahabat-sahabat tengok, betih dia. Kekek. Tuai pendek ketok. Pendeknya dia. Ital legah. Kekek. Apa kalau kita kata, kalau mari angin tiup, naya. Nabi SAW ada masa tu dia kata, kalau mau nak tahu, kalau ditimbang Bukit Uhud dengan ditimbang amalan orang sahabat ini, maka lebih berat dia daripada Bukit Uhud. Kata hebatnya sahabat. Kita tak boleh buat apa. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena rasa syukur menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kena tahu, apabila kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah Nabi wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ni, apakah kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kelebihan dia? Di antara kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita ada peluang lagi untuk menuju mati syahid. Ada peluang lagi untuk kita menuju mati syahid. Zaman kita ni tak siapa lagi. Tak siapa lagi. Zaman yang mana yang ditunggu-tunggu kan, iaitu keluarnya, lahirnya, dibai'ahnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad bin Abdullah. Namanya seperti nama aku, ayahnya seperti nama ayahku, iaitu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia inilah di antara yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duk tunggu-tunggu dia. Bapa yang kita duk tunggu-tunggu dia ni? Sebelum kita duk tunggu-tunggu dia, ada juga satu golongan ni, yang mana golongan ini sebut je ahli baik, dia buat nganyi je. Dia buat nganyi mai ya, ahli baik. Habaib. Dia kata gitu, dia kata gini, tak kena kok tu, tak kena kok ni. Sedangkan kalau kita nak tahu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi ini, pertamanya dia ni seorang lelaki. Ada orang pun yang mengaku saya ni memang Mahdi.
Tolak dulu lagi dia. Kemudian yang kedua, dia mesti daripada Madinatul Munawwarah. Daripada Madinah. Ada orang daripada Masjid Kamil Hasan ni mengaku dia Imam Mahdi. Oh, dia bukan. Dia bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi daripada Madinah, dia akan dibai'ahkan di Mekah, Masjidil Haram. Maka kita kena tahu apabila perjalanan ini, perjalanan yang mana kita akan menunggu sebelum datangnya Imam Mahdi tadi, iaitu sungai tadi. Imam Mahdi ini mari itu tanda besar dah. Tanda kecil yang saya nak cerita tadi, sungai itu Sungai Nil. Yang kedua, sungai itu namanya Sungai Furat. Sungai Furat di mana? Di Iraq. Apabila keringnya Sungai Furat ini, maka akan tubik dah di situ mah yang sebesar gunung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu 100 orang hok pergi nak mendapatkan mah tu, maka 99 orang akan mati. Kalau pergi 1000 orang, maka 999 orang akan mati. Ditubiklah WhatsApp ketika tu. Tubiklah Telegram. Tubiklah TikToknya. Tubik Facebook. Tubik Twitter. Tubik belakang. Mari kita pakai pergi Iraq hari ni. Kalau siapa nak mah. Mah tubik sebesar. Mah ni kan. Kalau besar ni berapa ribu dah? Tak ingat berapa ribu ni agak-agak. Ada puluh ya. Kalau besar ni bukan mah ni. Noyak besar ni. Kalau mah besar ni. Besar ni. Agak-agak berapa? Kalau mah ni besar masjid ni. Bagi kita banyak. Sebab tu agak sungguh sangat nak pergi tu. Jadi, kalau kita ketika itu, kita ni ada anak dan keturunan kita, cucu cicit ni. Maka ketika itu kita kena lari daripada anak ataupun cucu dan diri kita. Jangan pergi. Kalau pergi, insya-Allah kita tak akan salah. Maka apabila tanda kecil itulah habis, maka akan marilah tanda besar. Seterusnya iaitu Imam Mahdi keluar. Sehingga hari ini 3 hari bulan 12 2028. 2023 tahun. 3 hari bulan 12 2023 sampai hari ini belum lagi diisytiharkan bahawasanya Imam Mahdi dibai'ahkan. Tak ada lagi. Jadi kita yang berada di atas masjid ini, berada yang mengaku menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena pasal niat untuk kita dapat mati syahid berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ni, mati syahid ni bukan di zaman kita, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di zaman-zaman sebelum ini pun sudah ada perintah jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada dah zaman sebelum. Maka kita kena ambil peluang untuk doa. Ikut saya dah. Doa ni, Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Qur'an wa inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Ya Allah, kurniakan rezeki kepada kami sebelum kami mati, kami sempat bertaubat.
Dan kami dapat hafal 30 juzuk Quran. Dan doa supaya ketika kami mati, kami dapat mati syahid. Daripada semua kematian ini, Nabi sebut, ala innal mauta la sakarat. Ketahuilah, mati sakit. Orang yang pernah sakit kanser stage 4, 5 naik ke atas. Orang yang pernah sakit dialisis. Orang yang pernah sakit aksiden. Orang yang pernah kaki dia ni, tangan dia gapo tubik tulang. Sakitnya, tak boleh nak cerita. Kita tengok ngeri. Tapi ketahuilah, semua sakit-sakit itu tidak dapat lawan sakitnya mati, iaitu seketika sakratul maut. Contohnya hari ni kita mati masa ni. Kalau ada hak mati masa ni, dia akan rasa. Aku ingatlah. Yang hidup ada tidur lah, mati. Mati dalam masjid tak apa. Jadi mati masa ni, ketahuilah. Dia akan ayat, oh mati ni. Tak ada orang pernah merasai sakit yang lebih sakit daripada mati. Mati, iaitu sakratul maut. Aku mana sakit dia? Seorang sahabat pernah ditanya. Dia ni orang bijak. Tengah duduk sakratul maut. Tengah duduk sakratul maut ni. Orang kita tanya dia boleh jawab. Nak kata hebat tak hebat dia. Email dia tinggi. Orang tanya dia, lagu mana keadaanmu sekarang? Dia jawab, seperti seekor burung yang mana di bawahnya api dan aku burung ini dikelilingi dalam kotak yang aku tak boleh nak tubik. Panah. Tak boleh nak cerita. Begitulah keadaan mati. Tapi saya nak bawa satu berita gembira yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia mati syahid, maka dia tidak akan merasai kesakitan sakratul maut. Dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti mana dia tu mati berlumuran darah. Dan orang yang mati syahid ini, ibu ayah, abang kakak semua, roh-roh orang lain ni, semuanya akan berada di dalam alam kubur, alam barzakh. Alam barzakh ni, neraka ke syurga? Bukan neraka, bukan syurga. Tetapi orang yang mati syahid, Allah beri kepadanya, dia duduk dalam burung ni, burung yang berwarna hijau, rohnya dimasukkan di dalam burung yang berwarna hijau, kemudian roh orang yang mati syahid ni, dia duduk dalam ni, dia pergi round ke mana? Round dalam syurga sekali. Orang-orang yang mati di Palestin, mati syahid, kita boleh tengok. Mati suka senyum. Si Rami kata apa? Kenapa mati senyum ni? Aku mati dalam iman dah. Mati dalam iman. Mati senyum. Dia nampak syurga. Tuai-tuai bayar kan? Kalau hari ni kita diberikan jet peribadi, maka kita akan naik jet peribadi ni nak pergi mana? Nak pergi London. Tengok, oh comel. Nak pergi mana? Eropah. Pergi Eropah. Nak pergi mana? Nak pergi Sri Lanka. Pergi Sri Lanka. Sebab kita naik jet perjual. Jet apa? Jet peribadi tadi.
Maka orang yang mati syahid tadi, dia duduk di dalam burung tadi, dia lagi mana dia boleh kita tengok belakang. Ya kita tengok jerung ni, ya kita tengok apa nama ni, sungai ni, ya kita tengok ni, ya kita tengok ni. Tapi dia boleh tengok, dia boleh minum ke tak? Dia boleh mandi ke tak? Air yang mana? Air dalam syurga. Air dalam syurga, air itu sungai dalam syurga. Sungai dalam syurga ada pak. Iaitu sungai apa? Sungai daripada air yang jernih. Sungai yang kedua daripada min asalin musaffa. Daripada madu, sungai madu. Kita makan madu, melekit lidah bibir kita. Kalau tak basuh. Tapi ketika mana kita terjun dalam sungai madu tu, tak rasa gapo-gapo. Bahkan boleh minum kita pula. Sungai. Kemudian sungai daripada mana? Khamril ladzatil lisyaribin. Daripada arak. Wa asalin min khamril ladzatil lisyaribin wa anharun min labanin lam, dan sungai min labanin lam yataghayyar ta'mu. Sungai daripada susu. Boleh minum tak lagi? Boleh mandi tak lagi? Tak boleh lagi. Boleh tak dia makan buah-buah yang mana buah ni, apabila seseorang tu nak buah dalam syurga ni, dia duduk tangan yang gini, tiba-tiba ranting itu turun dan dekat dengan mulut dia, dia boleh makan tanpa dia perlu koyak. Boleh makan gitu. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Kita nak baca dalam surah Al-Waqi'ah. Muka surat 535. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tak kena koyak. La maqtu'atin, tak kena petik, tak kena ambil dah. Dia turun dengan sendiri. Dan setiap daripada kita ni, kita semua ni, semuanya nak ke syurga, dan apabila kita masuk syurga, kita ni tak ada dah tinggi-tinggi ni. Tak ada dah tinggi ni. Tinggi kita berapa? 60 hasta belakang. Masuk je, mula-mula kita bangkit kecil gini, macam gini. Tapi setelah kita diberikan rezeki masuk dalam syurga Allah, Tuhan pun tukar. Bertukar. Bertukar. Jadi besar. Orang mati syahid. Itulah kelebihan orang mati syahid. Sebelum saya meneruskan ni, yang bunyi tek tu, kena berhenti kau lah kawan. Tak Imam? Boleh? Siapa aku apa ni tak Imam? Wayak siapa aku apa. Kena wayak. Kita tak apa belakang. Boleh? 8.20? 8.30? 9? Bila makan lagi belakang. Mata tukar saya. Tengok kelipah ustaz ni nasi kabu dah ni. Kaki tu kak serbar. Tukar dah. Tak pakai serbar kepala dah, pakai kaki dah. Lenguh dah. Maka apabila kita ni diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang ni dapat mati syahid. Mati syahid kita ni alhamdulillah, selamatlah kita. Kita ada peluang lagi nak mati syahid. Dan ketika itu berlaku peperangan, yang mana peperangan ini adalah Imam Mahdi akan mengetahui. Imam Mahdi akan mengetahui. Dan pusatnya berada di Palestin, Baitul Maqdis. Siapa dia salat satu rakaat di Baitul Masjidil Haram, Baitullah Masjidil Haram, pahala dia seperti dia semaya 100,000 pahala. 100,000 pahala. Tapi apa yang sedih zaman ni kan? Yang giwak ke apa? Amen. Giwak konten.
Allahu Akbar. Tahu tak konten ke apa? Kandungan. Terjemah. Dia buat Facebook, buat TikTok. Dia semeta update. Yang menyedihkan siapa tahap ambil produk tu buat review produk dia lepas Kaabah. Ada tu masuk masjid, tak ada gapo-gapo lagi. Sebabnya sejuk, sedap molek ni. Duk tunggu lama pergi sejam sebelum beg apa ni. Duk main game. Ataupun duk main Facebook, scroll TikTok apa. Scroll. Setengah jam, sejam. Duk main. Siapa tak cari, tak khabar. Sebab apa? Dia jadikan di Mekah ni tempat peranginan, pelacungan. Bukan tempat nak pergi ibadah. Na'udzubillahi min zalik. Siapa tahap. Nak gana. Kaya lah ni. Beres lah ni. Boleh pergi balik lagi. Nak pergi Mekah tu pergi balik lagi. Bukan buat haji. Pergi balik haji, balik lagi payah kot. Pergi Mekah ni balik lagi. Sebab kau kaya sangat. Asal nak pergi Mekah pergi. Tak ada apa. Kalau pergi untuk buat kebaikan, alhamdulillah. Tak ada masalah. Tempat yang kedua. Yang mana kalau kita solat di tempat itu, iaitu Masjidin Nabawi. Kita solat 1 rakaat di Masjid Nabi SAW, pahalanya 500 pahala. Sekali semaya Allahu Akbar 500 pahala. Allah banyak pahala. 1000. Tadi 100,000. Di Masjidil Nabawi 1000. Dan siapa yang salat di Baitul Masjidil Aqsa, maka pahala dia 500 pahala. Siapa ada sini dalam masjid ni? Hak kita. Masjidil Aqsa. Kita. Tak main kita. Kita ada kita. Masjidil Aqsa ada lagi. Tak lagi. Siapa satu masa, apakah kelebihan di kawasan tu? Kelebihan di kawasan ni. Di kawasan Masjidil Aqsa ni kelebihan dia apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba dia dari satu malam daripada Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Aqsa, Masjidil Aqsa yang mana? Alladzi barakna haulah. Diberkati sekeliling dia. Hari ni kalau kita tengok orang tunjuk Masjidil Aqsa ni mana sah? Tidak hak warna oranye kan. Oranye kuning apa gitu kan. Kubah tu kan. Itu di antara masjid dalam kompleks, kalau bahasa standard kita ni, kompleks Masjidil Aqsa. Dan kompleks Masjidil Aqsa ini, dia ada 5 masjid dalam dia. Bukan satu masjid. Masjid yang mana Siti Maryam alaihissalam duduk beribadah, ada masjid dia. Dalam kawasan kompleks, kalau kita bahasa dalam ni, kita nak ayat kawasan apa? Payah nak bayar, kita kata kompleks Masjidil Aqsa. Bersama mana kompleks dia? Ada 5 masjid di sekeliling dia. Dan di bawah dia tu ada satu maktabah. Yang mana maktabah itu maktabah yang terlama, yang lama. Hampir 1,5 juta manuskrip lama duduk bawah tu. Dan di bawah itulah terbongkarnya rahsia bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ada 4 orang isteri. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar, kemudian yang ketiga Hajun, tengok nama lebih kurang. Yang keempat namanya
Qanturah ataupun Qaturah. Inilah nenek moyang kita, keturunan bangsa Melayu, iaitu Qanturah. Mana kita ni bukan orang biasa-biasa dah. Kita ni keturunan ni mari lewat ni sapa kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia ni orang sini, Qanturah ni. Bukan orang masjid kami Hasan dah. Bukan orang sini. Dia ni di satu tempat kawasan Campar mana tu. Maka Nabi Ibrahim nikah, dia balik di sana. Dia ada satu kawasan nama Qanturah. Sebab itulah kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbangsa Melayu adalah orang yang tidak, yang kita kata tak pelik. Kita ni ada darah yang mana kita bersungguh-sungguh nak merampas Baitul Masjidil Aqsa. Batu orang sana dia sebut apa? Malaysia. Dia tertunggu-tunggu Malaysia. Kedatangan kita, orang yang akan membebaskan. Allahumma harriril Masjidil Aqsa. Ya Allah, bebaskan Masjidil Aqsa. Kita bukan orang biasa-biasa. Orang yang ada peluang untuk Allah Subhanahu Wa Taala buka rezeki, kita nak pergi buka Masjidil Aqsa. Kita ada peluang lagi. Yang seterusnya di antara kelebihan Masjidil Aqsa itu, kawasan dia ni, di situlah keseluruhan para nabi, 124, 120 lebih ribu nabi pernah berkumpul di sana, di Masjidil Aqsa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi iman kepada semua para nabi. Maka jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya'i wal mursal. Jadi ketua kepada nabi-nabi dan para rasul. Dan di Masjidil Aqsa itu juga ada satu dinding yang mana dinding itu ditambaknya burak para nabi. Nabi-nabi sebelum ni kalau dia nak naik langit, dia akan tambak burak situ. Kalau orang sini kata nak naik pergi langit, naik ikut masjid kami Hasan, tu lipat lah tu. Yang tipu lah. Tak boleh naik kau ni. Atau naik ikut ganung sebelum ni. Dia ni kan kajak air langit. Naik ikut ganung ada. Tu bukan belakang. Dia mesti naik, kalau nak pergi naik ke langit, mesti naik highway dia di Masjidil Aqsa. Kena nak naik langit. Kok orang sini boleh naik langit. Naik sana tak apa. Kalau kata naik sini, boleh panggil orang maik lah. Mari subat lajih. Hari ni Yahudi jadikan dia ni apa nama? Sebagai dinding ratapan. Duk latak. Dia tutup. Dia tak sebi orang Islam tahu. Benda tu. Kemudian bukan sekadar itu saja. Kelebihan Masjidil Aqsa ini. Nabi yang duduknya di Mesir. Nabi ini duduk Mesir. Kemudian dia berhijrah. Dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia diwafatkan, dikebumikan dia di sekitar dekat sangat-sangat dengan Masjidil Aqsa. Siapakah Nabi ini? Iaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa. Jarak mana Nabi kata? Supaya orang petung batu. Dekat sangat-sangat. Sepelepah. Tapi siapa lah ni orang tak tahu. Di mana tempat yang mana itulah maqam Nabi Musa alaihi salam. Orang tak tahu mana. Di situlah tempat juga Ardul Syam, Mahsyar wa Mansyar. Baitul Masjidil Aqsa itu juga tempat yang mana menjadi satu tempat kalau Tuhan nak buka je
Dia panggil alam akhirat. Alam akhirat nak bukanya kiamat ni. Dia buka hijab. Ibarat kita kata tangan kita ni, nak buka hijab gini. Maka dia buka ni, dia start buka di mana? Start buka di Baitul Masjidil Aqsa. Sebab itu, di situ tempat yang mana banyaknya rahsia-rahsia. Kelebihan-kelebihan di Baitul Masjidil Aqsa. Dan kita kena rasa beruntung lagi. Sebabnya kita ni akan didatangi dan kita akan bersama dengan satu Nabi. Bukan wali. Bukan tak wali. Bukan orang-orang biasa ni. Tak. Yang akan menjadi presiden kita nanti. Iaitu Nabi Isa. Yang mana dia ni termasuk dalam ulul azmi. Daripada 124,000 ataupun 120,000 lebih Nabi dan Rasul ni. 313 menjadi Rasul dan Nabi. Dan 25 yang wajib kita tahu. Yang mana dia berada dalam Quran. Dan 5 orang presiden. Nimim. Nabi Nuh. Nabi Isa. Nabi Ibrahim. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada 5 ni, seorang lagi hak yang belum meninggal. Iaitu Nabi Isa ibni Maryam. Nabi Isa seorang lagi. Yang mana Nabi Isa ibni Maryam dia ni, dia akan turun di satu menara yang dipanggil Menara Putih di Damaskus. Damaskus ataupun disebut Dimashq. Di Syria, Menara Putih di Syria, dia turun, tangan kanannya memegang sayap malaikat sebelah kanan, tangan kirinya memegang sayap malaikat sebelah balik kiri. Turun. Di mana Menara Putih? Dalam keadaan rambut dia ni gitu lagi. Ikan maya pula. Rambut dia ni basuh. Basuh maknanya hitam molek. Rambut dia. Dia turun. Apa simbolik kenapa dia turun di sana? Kerana di bawah menara itu ada satu jasad, iaitu Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya duduk bawah tu. Zaman ni kita hari ni, berapa ribu, kita tahu apa ni? Tahun 2023 ke apa nama belakang dia? Masihi. Berapa panggil 2023 Masihi ni? Sebabnya lahirnya Nabi, 2 orang Nabi yang lahir satu Masihi. Iaitu Nabi Isa. Sebab tu namanya Masihi. Masihi Isa. Masih. Nabi Isa. Satu Masihi. Dan yang lahir bersamanya Nabi Yahya bin Zakaria. 2 orang. Maka ketahuilah Nabi Isa ibn Maryam, dia akan mengetahui. Dia mengetahui peperangan. Ketika itu mengenai belakang, dialah yang akan bunuh Dajjal. Matilah Dajjal. Dan apabila mati Dajjal, dia bawa semua orang muslimat ni masa tu. Ketika itu, tubiklah Ya'juj Ma'juj. Lepas je Dajjal mati, tubik Ya'juj Ma'juj. Tubik je Ya'juj Ma'juj. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Isa ibn Maryam dan golongan pengikut-pengikutnya, dan insya-Allah kita lah pengikut-pengikutnya. Gimana? Pergi Bukit Tur Sina. Duduk di sana, maka Nabi Isa berdoa, bermunajat kepada Allah. Matilah Ya'juj Ma'juj itu, didatangi oleh satu binatang yang mana dia makan tekok Ya'juj Ma'juj ni. Bila makan tekok Ya'juj Ma'juj, matilah bergelimpangan mereka ni. Nabi Isa pun turun tu tak boleh nak jalan. Apa penuh namanya mereka. Maka Nabi Isa bermunajat sekali lagi, berdoa. Allah datangkan satu burung, yang mana burung dia ni besar tekok burung ni sama besar dengan unta. Kata besarnya dia.
Maka dia makan. Yang ambil ni, yang ambil je mayat-mayat ni lepas laut. Dan Allah datangkan banjir. Jadi bersih belakang. Setelah bersih belakang, Nabi Isa ibni Maryam hari ini dia berumur masa itu turun ni balik lebih kurang dia akad langit tu umur 30 atau 33 umur kita lah. Dia turun. Kemudian dia ni berjihad apa bunuh apa kita gini. Lepas je mati je habisnya Ya'juj Ma'juj. Maka Nabi Isa ibni Maryam menjadi presiden dunia, Eropah, China, Amerika, Israel, apa semua tak ada belakang. Yang hanya satu saja presiden, iaitu Nabi Isa ibni Maryam. Itulah presiden kita. Presiden umat Islam. Dan beruntunglah wanita yang akan menjadi isteri kepada Nabi Isa ibni Maryam. Wanita itu bukan daripada syurga. Wanita itu lahir pada zaman itu. Dan wanita itu, tentunya wanita itu bukannya wanita yang suka mengaib-aibkan orang. Dan tentunya wanita itu hak jenis bukan suka update statusnya. Bukan wanita yang jenis ngepeknya, sukanya kata kat orang, sukanya membawai kat orang, suka kata orang. Bukan wanita jenis itu. Tentunya sebab dia kan bini Nabi, bukannya bini wali-wali, bukannya bini presiden tak, bini kepada Nabi, dan dia adalah presiden dunia ketika itu. Hebatnya wanita ini. Ada seorang dia mari tanya, Ustaz, saya duduk dalam kuliah, dia mari tanya. Dia tanya saya lah, tanya Ustaz. Dia tanya, Ustaz, bolehkah saya bercita-cita untuk menjadi tuk tua kepada Nabi Isa ibni Maryam? Oh, soalan dia jangan. Hebat soalan. Maka Ustaz dia kata, Allahu Akbar. Cita-cita tu bagus. Tak ada masalah nak bercita-cita nak menjadi tuk tua. Jadi Nabi Isa tu jadi natu dia. Tak ada masalah nak bercita-cita. Siapa ke tahap tu? Kita boleh suka oh cita-cita boleh sampai tahap tu. Tapi tak ada masalah nak bercita-cita. Tapi lah jauh lah sikit. Kalau kita ni jenis mayat pun tak cukup, ataupun jenis dekuk, ataupun jenis mayat tahajud pun tak tak bangunlah mana, payah nak jadi tok tua kepada Nabi, bukan orang biasa. Jadi kita kena rasa syukur. Maka hari ini ketahuilah zaman kita, zaman yang apabila Nabi Isa tu, kita kena doa kalau kita kita menjadi pengikut Nabi Isa ibni Maryam, dan kita hari itu kita minta sangat-sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita akan mati dalam husnul khatimah. Kita ada peluang banyak sangat. Jadi itulah perjalanan serba sikit. Perjalanan akhir zaman, dan kita ni duduk fasa mana. Kita ni duduk fasa mana lah kita, biar kita tahu. Bukannya kita mayat ikut je. Tak tahu ke sekarang. Kita kena tahu kita ni duduk zaman mana. Jangan nak main ikut je hari ni. Hari ni banyakkanlah kita, sebelum saya berhenti ni, saya nak minta sangat-sangat. Masjid ni ada dah buat baca surah Al-Mulk setiap malam. Dah? Sendiri-sendiri. Jadi saya nak minta sangat-sangat. Masjid ni start daripada malam ni pakat baca surah Al-Mulk setiap malam, bukan sendiri-sendiri, tetapi ianya adalah suasana masjid. Kalau tuan-tuan nak tengok anak muda hak mari masjid, maka tengoklah suasana masjid itu dibacakan surah-surah Quran ataupun tidak. Kalau tuan-tuan nak tengok anak mukim itu boleh mengaji Quran, walaupun anak mukim itu tidak mengenal alif bata, tetapi dia boleh membaca surah Al-Mulk yang mana dapat menyelamatkan di dalam kubur nanti.
Maka dia kena jadi amalan. Amalan baca belakang. Pering. Saya pergi mana-mana pun saya akan minta tolong masjid buatkan dia jadi amalan yang mana perlu dibaca setiap malam. Kalau baca sendiri, hari ni baca, esok tak baca. Orang ni pandai, sebelum saya berhenti, orang ni pandai baca Quran bertajwid. Orang ni boleh baca ngapa Quran, boleh ingat 30 juz, dia boleh cerita awalam yarau ila tayri ni ayat 19 surah Al-Mulk muka surat 563, dia boleh cerita muka surat alif sebelah kanan, dia boleh cerita. Dia ngapa? Kemudian dia boleh cerita tafsir ayat Quran. Dia nak cerita apa? Contoh ni yang kata apa nama ni, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkat Tuhan yang mana kuasanya di tangan Tuhan. Kuasa semua ni, semua alam ni duduk tangan Tuhan belaka. Duduk di dalam kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh cerita. Dia berceramahnya dia di mana-mana. Tapi belum tentu Allah kurniakan rezeki dapat baca surah Al-Mulk setiap malam. Saya ngapa Quran start umur 13. Lah ni umur saya 31 tahun. Selama saya ngapa Quran tahun 2023 ni, bulan 9 ni, baru Tuhan buka rezeki boleh baca Al-Mulk setiap malam. Tuan-tuan, bila tuan-tuan masuk alam kubur, kita akan dengar derukan apa ni, selipar orang ataupun kaki orang jalan kelik. Dup 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 dup. Habis je dengar ni, maka amalan akan mari. Orang berupa amalan akan mari. Kalau amalan itu amalan baik, ia akan mari. Dan amalan itu, di antara amalan yang akan mari adalah 30 ayat surah Al-Mulk. Bila 30 ayat surah Al-Mulk ni ia jadi orang, dia kata, siapa mu ni? Aku adalah surah Al-Mulk yang kamu baca setiap malam di atas muka bumi Allah SWT. Maka hari ni, kalau muka nakir mari, ia akan turun mentagi ni. Maka ketika tu, mu tak usah takut. Kalau dia tanya, man rabbuka? Mu kena jawab, Allah. Man nabiyuka? Mu kena jawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muka nakir turun. Dia tanya. Bila dia tanya, surah Al-Mulk ni, jangan tanya, ni tuai aku. Ni tuai aku, jangan tanya dia. Tuai aku, tanya aku. Maka kita tak kena pusing dah. Sebab dia je tanya. Muka nakir tanya, maka dia tolong gaya. Tolong gaya. Ayat. Oco, tolong bocor rahsia. Itulah pentingnya surah Al-Mulk. Di akhir zaman ni, saya tak cerita, akhir zaman cerita jauh sampai ke Nabi Isa. Takutnya tak ada. Tak payah Nabi Isa. Sungai Furat yang mana kering nanti pun takut tak ada zaman tu. Tanda akhir ni tak ada. Tanda kecil akhir ni tak ada. Takut hal tu pun tak ada. Jadi kita kena buat persiapan. Surah Al-Mulk mesti kena baca setiap malam. Dan surah Al-Kahfi 10 ayat awal, 10 ayat akhir dibaca juga setiap malam. Jadi kita buat imam masjid ke, AJK masjid, buat pering surah Al-Mulk, satu muka surat gini, lepas tu belakang tu pering sekali pula 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Setiap malam baca. Berapa minit baca surah Al-Mulk? 7 minit dapat menyelamatkan kita di alam kubur. Rugi kita tak buat. Jadi sekadar itu sajalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Semoga insya-Allah banyak lagi yang saya nak ceritakan. Itu adalah sampingan-sampingan ataupun sikit-sikit perbincangan mengenai fitnah akhir zaman. Nak cerita tentang Dajjal ke, nak cerita tentang Masjidil Aqsa lagi ke, insya-Allah ada masa lagi, ada peluang lagi insya-Allah. Dengan izin Tuhan kita akan sampai lagi insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.